Nak pergi meja minor, kita identify path tu. Is it the path tu adalah laluan yang memang pejalan kaki guna. Itu je. Tu start dengan tu dulu. Okay, bukan kita terus tengok terus identify ni meja minor. Tak, kita pergi melalui inventory dulu. Itulah proses kita pun. Macam kita buat site inventory analysis. Yang menentukan meja minor adalah analysis. Faham tak? Yang you pergi buat inventory ialah you identify dulu, detect okay, ni walkway ataupun ni pathway yang berjalan kaki guna, walaupun dia dekat di kawasan kawasan lorong yang memang orang tak nampak. Okay, bila identify semua tu, baru kita tengok okay, yang path tu is it orang gunakan laluan tu secara secara meluas lah kan. Maknanya kalau waktu-waktu bila yang dia jadi major path ataupun waktu-waktu bila jadi minor path. Sebab major minor ni bukan sepanjang masa 24 hours dia akan jadi major path. Sebab kita kat mana-mana pun tak adalah kita rasa pergerakan manusia tu akan berlaku all the time kan. Dia akan ada waktu-waktunya, especially waktu-waktu peak hours macam lunch time, orang nak balik kerja ke apa, waktu shopping. Itulah benda-benda tu yang menentukan. So yang ni pun kalau you nak tunjuk board ni major or minor, you kena tunjukkan bukti tu dalam bentuk visual tu lah, gambar tu. Biar gambar tu menunjukkan yang itu adalah major yang mana penuh dengan people, density of people. Macam saya kata hari tu kan, last lecture tu, the most important thing adalah density tu, kepadatan orang. Okay, kalau tengok ni dalam Masjid India, Masjid India pun tengok keadaan yang memang you kena tunjukkan, memang you kena buktikan lah, kata buktikan bila kata meja tu memang penuh dengan orang, dia memang padat dengan orang. Jangan tunjuk gambar yang memang kawasan pada waktu lenggang tu. Okay, bila waktu lenggang kita tak tahulah, kita tak boleh nak detect is it a major or minor path. Okay, again kalau you buat untuk path ni, better tunjukkan, you bukan highlight the whole road ni, faham tak? Mana ni? Road ni kan hijau ni kan. Hijau tu adalah jalan. Okay, tu saya kata bila path tu kita hanya menunjukkan laluan jalan kaki je. Kalau you boleh buat dotted line macam ni pun dah okey dah untuk boundary ni kan. Rather you gunakan boundary macam ni, you boleh buang boundary ni, gunakan teknik yang dotted tu untuk walkway, untuk pathway orang, untuk jalan kaki. Sangat lukis sangat lah, pen tak apa elok. Tapi boleh faham lah kot. Dia macam very halus macam ni tak apa kan. Bila buat macam ni, lagilah kita nampak nampak detail sikit lah. At least nampak macam dia adalah laluan. Bila buat dash line ni, as you compare dengan you buat terus hijau, terus biru. Biru ni memang sungai lah. Macam purple ni kan, untuk minor path. Ni adalah jalan raya ni, bukan jalan kaki. Kat mana orang jalan kaki tu? Tepi ke, tengah ke? Faham tak? Faham tak faham? Faham sir. Ini bukan untuk grup ni ya. Kalau saya dah komen yang ni, kalau grup lain pun ada lebih kurang sama, saya minta you refer balik komen yang sekarang ni. So better you all listen. Saya tak akan ulang balik lah komen yang sama. Okay. So untuk path tu memang itulah cara kita nak tengokkan. Kita nak tengokkan di mana laluannya. So if you can do dash line lagi okay kalau boleh buat dash kan. Dash. Tapi by colours lah. Colours untuk major and minor. Bezakan. Okay, pedestrian walk ni apa pula? Pedestrian walk yang merah yang mana? Yang bawah. Oh ni, sebesar-besar ni memang pedestrian walk. Betul ke? Cek balik tengok ni. Sebab pedestrian walk tu kalau ikutkan mana dia, sebab yalah pedestrian walk tu ialah path lah juga kan. Sebab kita tak sebut
the types of path tu. Mana the types of path tu boleh jadi apa ni? Kaki 5 kat bawah-bawah bawah kedai tu. Path juga boleh jadi pedestrian walkway. Betul juga. Path juga boleh jadi lorong belakang ke apa semua tu. Ataupun path juga boleh jadi kadang-kadang dekat tepi-tepi jalan je walaupun tak ada apa? Tak ada kata apa? Lay-by ataupun tak ada reserve untuk jalan kaki kadang-kadang, tapi orang jalan kaki juga. Tapi kat situ memang kena tanda, kena tunjukkan itulah laluan orang walaupun dia bukan walkway. So kalau macam ni, kalau you rasa ni adalah dikategorikan di bawah path juga, so terus letak path je, tak perlu nak letak apa ni, pedestrian walk ni. Kita nak tahu terus je. Cuma bila you buat, let's say you highlight, katakan this area, keluarkan dalam gambar. Okay, dekat sini adalah the path ni adalah dalam berbentuk pedestrian walkway. So ni lah yang digunakan secara major. Maknanya dia ni adalah major path. You ambil satu area kat situ, you terus highlight keluar ni. So tak perlu tandakan apa ni. Ni satu back lane pula. Terus tunjuk contoh je. Kat mana back lane tu, keluarkan. Back lane tapi dia adalah let's say minor path. Contoh. Dia faham tak faham ni? Faham tu. Kalau tak faham boleh tanya terus. Sebab lepas ni Isnin nak submission dah. Kan kita dah tak ada masa untuk nak komen dah. So better yang mana yang saya sebut tu semua group kena take note. Okay. Oh ni apa? You punya site tak termasuk dengan Merdeka Square ke? Boundary. Bukan sampai sini ke? Boundary. Itu based on apa? Based on saya bagi line tu ke? Line yang draft tu kalau macam tu better ambil je sekali. Boleh tak tambah lagi line ni? Tambah terus di sini. Boleh kan? Tak ada masalah kan? So maknanya ini pun penting juga ni. Ini one of the notes area dekat situ. Okay, tak ada masalah pun. You just kembangkan sikit je. So kita masuk sekali dengan this area ni. So tak apa, ni tak ada isu pun. Okay, so ni dia masuk sekali. So ni pun kalau dimasukkan, you tahulah kat mana path juga. Ni pun ada banyak path ni. Yang memang lalu tepi-tepi padang ni. Okay. So path ada apa-apa lagi tak faham untuk ni. Bukan untuk group ni je, untuk semua group. When I go by bagi yang buat path. Ni path. Ni group mana ni? Group A2. Path mana? Okay, A1 plan ni memang kena tunjukkan path, laluan. Laluan means that dia mesti ada grafik yang menunjukkan the flow of people tu. So dia mesti macam ni. Ada juga yang flow. Ni yang saya kata macam tadi tu, yang group B, group A3 tadi patut buat, you highlight satu and then keluarkan contoh kat gambar. Saya gambar tu, ni. So you group A1 dengan A3, dia apa? Yang ni ada banyak yang apa ni, the flow kan, flow of human tu kan. Flow of human tu ada, you tak ada yang highlight keluar tu. Yang ni you ada highlight tapi tak ada flow tu. So you boleh combine the teknik tu. Yang cuma group A2 ni. Ni nak buat manual ke? Group A2 siapa? Wakil? Tak, ni create punya. Create pun kan saya kata hari ni kan nak tunjuk dalam board punya version kan. Yang nak tunjuk untuk computerize kan. Tak siap lagi yang tu? Belum. Kalau tak siap, you kena ada banyak kerja lagi kena buat. So at least at this level dah macam A1, A3 ni. Cuma saya nak kata A1, A3 combine you punya teknik tu. Okay, mana? A1. A1 siapa group ni?
Tak faham tak? Faham tak apa yang tak ada dalam ni? Flow flow ni ialah ni. Circulation manusia ni. Faham tak? Yang saya tunjuk ni kalau nampak lah. Ni yang menunjukkan path dia. Okay, cuma yang A3 you ada flow tapi tak ada yang you nak highlight tu. Adalah sikit kan tapi tak clear lagi lah. So better you highlight kan kat mana you tunjukkan contoh-contoh types of path. Okay? Types of path. Types. Tulisan. Types Okay. Bukan kategori. Kategori ni major, minor, kategori Types tu adalah dia apa? Dia adalah is it a pedestrian walkway ke? Adalah baca pedestrian walkway. Apa lagi? Kaki 5, 5 foot. 5 foot walkway dia panggil dalam tu. Dia ni kaki 5. Ataupun apa? Kadang-kadang menjadi cow path pun boleh. Cow path tahu tak apa? Cow path apa? Siapa tahu cow path tu apa? Nak dengar tak? Nak dengar tak? Kalau tak tahu, kena cakap tak tahu. Kalau tak, saya boleh kena explain. Kalau tak tahu, tak payah. Tahu. Cow path. Cow path tu adalah laluan yang memang bukan dibuat oleh lembu, cow. Tapi dibuat oleh manusia yang di mana dia bukan asalnya walkway yang proper lah. Maknanya kadang-kadang pasal nak kalau pergi kat mana-mana lah kat kampus kan. Walaupun dia ada walkway tepi ni, dia ada walkway. Ni let's say ada pokok ni padang apa. Sometimes people dia nak pergi from destination here to where, let's say sini lah kan. Contoh destination nombor 1 nak pergi kedua. Dia ada walkway siap elok dah cantik. Macam ni. Sometimes people dia datang daripada sini. Ni walkway Kalau you jalan sini kan, you nak lalu macam ni ke, you nak lalu macam ni? Number 1 ke number 2? Mana lagi shortcut? Route yang pertama ni ke ataupun route yang kedua ni? Yang terus pada destination kat sini. Kedua. So bila kedua berlaku, orang nak pergi keluar masuk jalan, path ni tak guna pun yang designer dah siap buat ni. Lama-lama dia kelamaan dia akan terbentuk lah. Macam sort of macam informal punya path dengan sendirinya walaupun tak ada design. Ini yang kata designer punya dilema ni. Dia kata dia sebab design dah buat ikut elok, katakan ikut form lah kan. You buat cantik form, konsep semua elok. Tapi tak ambil consider user punya preference ataupun user comfort. User nak macam ni, dia nak terus straight. So kenapa nak kena design walkway keliling ni sedangkan you boleh design ada walkway straight here, so they can go straight. Dekat UiTM dalam ni banyak je ni cow path. Dia adalah path yang informal punya walkway lah orang kata. Okay, kalau kita sebut cow path tu maknanya itu adalah informal punya walkway. Okay, faham tak? Kami dah faham dah maksud dia? Faham tak kalau sebut lepas ni? Cow path tu apa? Faham. Okay, sebab kadang-kadang walkway dia ada yang formal dengan informal. Yang formal yang ni lah, yang memang elok, ada walkway cantik dengan dah ada tile apa semua tu. Tapi awak nak pergi juga yang informal tu, yang seperti yang cross padang tu. So ada dua lah. So itu pun dalam bandar pun kadang-kadang dia boleh identify juga kat mana yang memang menjadi tumpuan laluan orang. Okay, walaupun dia bukan walkway. Jangan fikir semua ni walkway. Path tu tak mesti walkway. Tu yang kena faham. Okay, so ni path apa? Edges pula. Okay, edges. Okay, sekarang saya komen content tapi I think all of you, saya tengok you need to work on your presentation lah. Nak tu kemudian. Saya komen konten dulu. Okay, presentation teknik tu.
tak grand sangat lah. Yang mana you punya layout lah. Layout dari segi layout of your board tu. Nak tunjukkan apa ni? Presentation, creative presentation level tu. How do you present your visual tu? Okay, visual tu sangat standard lagi lah kan. Mungkin saya assume ni adalah draft dulu lah. Okay, kalau saya nak tu memang saya tunjuk nanti, saya tunjuk contoh kan. Contoh-contoh yang lepas apa senior buat pun bukan nak kata yang terbaik lah, tapi at least there is some creativity inside the board layout tu. Macam benda-benda yang boleh dapat kat Pinterest lah, semua contoh-contoh kat Pinterest tu lah, semua you boleh buat macam tu juga, tak ada masalah. Itu nak that kind of level, bukan yang terlalu apa standard lagi kan. Itu apa, ini lepas saya komen content ni, tu kena tengok balik. Okay, edges 25 Sungai Kelang, Sungai Gombak, okay, itu tak ada masalah. Kalau sungai memang very clear edges. Okay, natural edges. Cuma ni kena tunjuk apa? Tengok balik lah ini. Tengok A3, group A3 ni. Kan, ni tengok balik size ni besar ni. Dan dalam ni, tu saya kata gambar, kalau letak gambar, saya tak nak gambar macam gambar macam dalam brochure tau, gambar hiasan-hiasan tu. You boleh tunjuk ni, you nak tunjuk buat dalam Photoshop, tunjuk arrow, how it separate kan, between two kan, dua ni, tunjuk ni kiri kanan, ni area apa, ni area apa. Buat terus dalam gambar tu. Dia ada very interaktif sikit. Ingat tak, saya sebut banyak kali dah ni. Dalam last week pun, last lecture pun saya katakan apa, gambar kalau boleh you manipulate gambar tu untuk you gunakan to show example tu. Macam ni okey lah, ada effort lah untuk you nak buat group A1 ni. Okay. Ni daripada gambar you apa ni, you filter jadi black and white ke? Jadi black and white lines ke ni? Drawing macam ni? Betul. Okay, tak ada masalah. As long as dia boleh sampaikan benda yang nak tunjuk tu, tak ada masalah. Tapi kalau dia buat macam ni, sebenarnya you kena ingat lah, saya kata banyak kali dah, kalau it's a group work, kita akan dapat group punya marks. Kita bukan dapat individual marks. Dia bukan kata okay, kalau board certain board tu, itu board yang memang apa, contohlah macam board nombor 2, itu yang kira A punya level lah. Board nombor 3, dia punya tu mungkin B punya level, grade dia. Dia bukan macam tu. Kita akan tengok the whole group, satu presentation, A ke B, macam tu. Ataupun C level, atau grade. So kalau guna satu teknik, you sepatutnya gunakan semua teknik tu dalam semua board. Kena ingat tu, dia bukan kerja ni, bukan kerja individu, dia bukan makan individu. Kalau kerja itu baik, kalau seorang boleh buat untuk setiap board tu ada dia punya teknik tu yang boleh appear kat board lain juga. Baru kita nampak tu as satu board yang coherent lah, yang betul-betul yang betul-betul nampak tema dia lah. So kita tak nampak macam kerja tu dibuat oleh 5 orang, dia buat oleh satu group. Itu yang kena pegang tu. Sebab urban design memang macam tu. Okay, sebab kita adalah group work. Kita boleh faham tak yang tu? Boleh. Sebab kita nak kerja markah, kalau nak A bukan A untuk seorang, A untuk satu group. Okay, sama je untuk semua. Stage A2 ni kena tengok. Yang ni tak apalah, ni first step tak apalah, tapi plan ni pun kosong lagi ni. Kena tengok comment from A1 dengan A3 ni lah. Senang letak. Banyak lagi tak siap tu. Apa ni? Edges. Okay, kalau gunakan teknik macam ni, kat tempat lain pun ada juga teknik yang sama lebih kurang macam ni. Okay, tak semesti semua. At least ada some of it, you nak tunjukkan certain things to highlight. Boleh juga guna dekat bahagian lain. Cuma edges tak ada pula. Ni kat sini tak ada legend lah. Legend, mana pen? Legend lah. Legend dan mana dia punya colors to show
Ni apa? Natural edges ke apa ke? Tapi saya rasa tak refer ni simbol-simbol yang digunakan dalam urban design ni. Kalau edges selalunya kita gunakan simbol apa? Untuk tunjukkan ni. Dia bukan straight. Macam ni standard lah. Kalau untuk apa ni? Untuk river, nak cakap river memang lagi ni. Tapi untuk edges, you pernah ada refer tak? Macam mana kalau tunjuk edges punya board? Ada tak you refer mana-mana? Tak kisahlah kalau pada senior pun, board tu. Pernah tengok tak cara orang buat edges macam mana? You ada refer tak board mana-mana? Untuk urban design Ada. Sini pun buat macam ni je? Tak. Kalau sini dia buat macam mana? Simbol untuk edges. Tak tahu pula. Kalau refer senior, okey. Kata refer senior pun, mana dia punya, apa yang dia buat dalam tu? Dalam board dia. Siapa tahu cara tunjukkan edges? Line dia macam mana? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Masalah tak tahu. Tunjuk contoh kalau ada. Okay. Ni teknik yang kebiasaannya. Okay, kalau kita buat edges, line ni tengok line ni macam mana. Ni kita panggil line apa? Line apa ni? Jenis apa? Kalau ikut pattern dia. Zigzag. Okay, zigzag. Okay, so you boleh tengok cara nak buat edges. Okay, kalau you ada tengok board lain pun ada kebanyakannya normally lah. Dia bukan kata standard tapi normally dia akan menunjukkan macam ni. So kalau dia tunjukkan overhead ni, weaken overhead ni dia buat macam tu lah. Sebab tu kalau you tak buat macam ni, macam mana kita nak faham kalau dia adalah overhead? Kalau you buat line straight je, kita akan confuse dengan apa? Simbol-simbol lain macam path apa semua tu. Okay, sebab edges selalunya dia akan buat zigzag macam ni. Contoh lah, ni pun not boleh lah, tapi dia nampak busy sikit kan, dia confuse sikit sebab dia overlapping dengan lain-lain kan. Okay, bacaan memang macam tu. So you punya teknik pun try to refer yang macam ni. Okay, to edges. Dia bukan sekadar flow line biasa tu, sebab line biasa lah dia tak menunjukkan the boundary tu. Okay, edges tu dia mesti something yang boleh separate dua area. Okay, must be separated. Dia very clear. Okay, kalau tak ada memang tak ada. Tu je nak cakap. That's why kalau ada certain area tu, kalau dia tak ada river ke apa ke, kadang-kadang dia tak ada separation pun, dia memang tak ada edges pun. So you jangan cuba nak cari benda yang memang tak ada. Kalau tak ada memang tak ada je. Dia macam tu je. Kalau ada memang you tahu dah. Dia adalah something yang betul-betul separate two areas. Okay. So dalam KL ni yang sebagai site tu memang clear lah, sebab itu memang very obvious lah, memang ada. Okay, sekejap mana tadi? Yeah. Okay, kalau ikutkan ni, it will be something like this lah. Nanti contoh lah, sebab saya conteng ni tak ni sangat lah. Kena properly buat lah. So kalau ada jumpa overhead edges, adalah somewhere sini. Contoh kalau ada colour lain lah. The legend tu pun ada lah. Okay, so ni pun sama kan. Kalau nak tunjukkan beza dua, satu lagi apa? Oh, Sungai Gambang tak payahlah, tak perlulah apa different colours
because of different sungai tu. Dia kalau natural edges kena buat satu je. Okay, group mana? A3 ni. Faham tak? So tak perlu nak bezakan colour dari segi apa? Sungai lain-lain tu. Okay, kecuali kau kata nak tunjukkan ni adalah overhead, overhead edges, ni tunjuk belah dia kot colour lain. Okay, yang tu boleh faham? Boleh. Tak ini. Ini buat manual. Ini tak buat. Sebab dia nak bezakan. Kalau kita tak buat macam tu, dia nampak confusing. Dia akan nampak macam seolah tu adalah sungai je. Macam inilah contoh. Contoh. Terbalik. Edges. Dia orang dulu butter paper, manual untuk final, bukan computerized pun. Tapi itulah sebab dia orang dapat peluang pergi site kan. So dia tak ada ni pun tak susah lah sebab dia buat kat site tu memang dia sketch dulu. Macam group tadi tu, group apa A2 ni buat kan. Dia buat ni first stage dekat site, lepas tu lama-lama dia improve sampailah ke final version, tapi still dalam butter paper untuk submission, untuk presentation. Okay, cuma you all sekarang ada option for computerized computer punya version. Sebab kita pun online susah sikit lah nak buat macam ni. Okay, nak menunjukkan ni contoh lah kalau nak buat simbol dia. Okay, lah tu dulu. Nanti dia tengok balik. District, okay. District pun straightforward lah. Okay, tu saya kata okay, district. Nak kata ni. Okay. Mungkin you confuse lagi district ni kot. District dengan land use ni. Okay, commercial. Ini you tengok you based on apa? You tengok macam mana kalau untuk district. Macam mana you dapatkan setiap area district tu? You based on apa? Macam mana you buat data tu? You collect macam mana? Apa boleh beritahu? Tak kisahlah group. Dalam blog, dalam Google tentang certain area tu. Dekat Google Earth. Google Earth kan? Mana dia tengok daripada atas lah, nampak kalau macam tu bangunan kedai, kita consider kedai lah macam tu. Bukan daripada plan guna tanah mana-mana kan. Dia tak yang ambil daripada mana-mana, di BKL punya website ke? Tak ada sir. Okay, kalau tak ada, sekejap. Dia satu lagi sebab kita cakap banyak kali kan, it's a district lah. Bila district, dia kalau religious building ni pun, kita tak boleh consider sangat sebagai district. Sebab kalau district tu dia mesti something, kalau religious building dia pun dia mesti have something to do dengan religious activity tu. Kita bukan tengok district tu as one building saja. Faham tak? Kita bukan tengok okay, kalau satu tu bangunan ada let's say masjid kan. So district tu adalah district masjid contoh dia. Semua tak kena lah. Kita bukan buat guna tanah. Tu beza dia. Guna tanah dengan district tu lain. District kita belajar dalam Kevin Lynch ni, dia menunjukkan banyak kali saya sebut kan, dia common element yang ada kat situ. Yang mana dia adalah dia memberi satu ambience kan kepada kita, bagi satu perasaan ataupun satu environment. Ini adalah environment di mana? Environment yang orang kata dia tak low key, dia nak kata dia adalah seolah dia macam mana nak kata, bila you duduk satu bila you stand at one point here, you boleh kadang-kadang bila you duduk kat bandar tu, boleh rasa tak keliling tu macam mana perasaan dia. Ni katakan you kan tengah-tengah ni kan,
Kadang-kadang you boleh rasa tak you berada dekat mana? The sense tu. Boleh rasa kan kadang-kadang kan? You rasa ni kalau ini commercial. Boleh. Kalau Boleh. Shopee, macam itulah Little India kan. You boleh rasa itu adalah Little India. Ni adalah kawasan yang sangat-sangat Indian punya atmosphere. Atmosphere lah, dia sikit atmosphere. Itulah yang tandakan dalam plan you tu. Based on apa yang ada. So based on mungkin the building, based on activity. So ini tanda lah. So mana semua ni you boleh consider sebagai Little India ataupun Indian activities ataupun Indian Indian commercial ni lah, commercial street ke apa, commercial building contoh dia. Tapi dia kena banyak lah, baru kita namakan sebagai district. Sebab tu kita bukan nak tanda land use. Land use memanglah kita tengok ni, okay ni adalah sekolah, ni adalah ni adalah tu semua. Tapi sekolah kadang-kadang, kalau dia adalah merangkumi, let's say sekolah-sekolah tu, katakan sekolah tu sekolah India juga kan. Kita boleh kategorikan dia sekolah dengan commercial tu boleh jadikan sebagai satu distrik yang sama. Sebagai Little India contoh dia. Faham tak? So tu beza dia, distrik dengan land use. Land use ya. Kalau sekolah, sekolah. Kalau kilang, kilang. Industri kan, pedestrian. Kalau commercial, commercial. Tu memang strict lah. Dia tak kisahlah dalam tu ya apa, ada aktiviti tak ada aktiviti pun land use memang kena ada. Sebab tu guna tanah. Dia tak boleh bertukar. Tapi kalau distrik is based on your feelings tu ataupun your senses ataupun the atmosphere yang diberikan kepada kawasan tu. Termasuk distrik. Tu yang kena bezakan. So kat sini sepatutnya bukan building use, dia lebih pada apalah. You nak tunjukkan apa? Let's say hari tu saya kata itu contohnya macam textile kan. Dekat mana Jalan Tal kan, textile district. Sebab di situ dia jual banyak kain. Kan, kain-kain apa semua tu untuk baju apa semua tu. So you boleh kategorikan distrik sebagai textile district. Contoh dia. Tapi kena tanda lah kat mana area tu. Okay, kalau rasa ni hari tu siapa tanya tu yang pasal historical kan. Historical district. Sebab dia banyak area-area yang menunjukkan the historical culture kat situ. So namakan tu historical district contoh dia. Based on apa? Land use yang ada ataupun building use yang ada. Jadi kita kena masukkan macam human activity macam macam mana je? Human activity. Bolehlah masukkan sekali aktiviti yang berlaku kat situ. Dia bukan bangunan sahaja. Tu saya kata dia bukan semata-matanya bangunan. Kalau buat bangunan saja tu memang land use lah. Dia kita panggil plan guna tanah lah. Macam planning buat tu. Faham tak? Okay, faham. Dia kena bezakan sebab ni memang selalu student may confuse. Dia akan buat plan tu memang plan guna tanah. Penuh lah dengan semua commercial institusi. Tapi untuk urban design ni sebenarnya kita nak bagi variety of activities dalam satu-satu kawasan bandar tu. So kita kadang-kadang kita create lah benda tu kan. Macam kata Little India, Little Arab kan. Mungkin kat Little Arab tu banyak restoran makanan Arab ke apa, nasi Arab apa semua tu kat situ. Mungkin dia ada muzik-muzik kat situ. Jual kurma ke jual apa. Dia nampak macam very apa? Middle East punya style kan. Tu you boleh kategorikan sebagai one district nama. Tak kisah nama tak kisahlah nama-nama apa pun. Arab district ke apa ke, Arab apa ke, Little Arab ke. Terpulang lah. Cuma kalau virtual ni you kena pandai apa ni? Kena pandai carilah sebab kita tak pergi kat site tu kan. Kalau pergi kat site tu you kena based on mungkin apa you dah tahulah pasal area KL ni. Kadang-kadang macam you dapat daripada social media pun ada. Kalau kadang-kadang cakap tempat ni trending sebab ada apa kat situ. So cuba terus identify ada tak dalam email site ni. Okay, so you boleh kategorikan dia sebagai distrik apa. Okay, sebab tu macam saya kata juga apa-apa pun dia mesti ada justification. Kalau you namakan ni sebagai let's say Little India, okay, tunjukkan dalam gambar. Kenapa? Okay, macam ni lah. Ni okay lah, the first step tu betul lah jugalah. Okay, banking, religious, okay, based on apa yang ada. Okay, tapi boleh namakan lain sikit lah yang nak buat apa? Chinatown ke apa terpulang lah. Dia pun tak sunyi semua nama distrik ni banyak-banyak kan. Dia tak mesti macam tu. Dia nama dia it's very free. You boleh letak apa saja.
Okay, historical enclave ke apa ke, nama-nama yang macam tu lah. You kena refer lah, banyak refer. Okay, Chinese district. Chinatown pun boleh kan, standard tu lah, Chinatown, Little India, apa lagi, Arab Street. Okay. Itu clear, district tu. Okay, notes. Notes ada S, bukan note. Ni ada S ni. Ini apa? Ni fine, ni semua. Okay, group A1 ni kena tengok juga sebab you punya board ni kadang tajuk dia macam ni, dia next board lain pula, ada mesti study besar ni. Ni kena tengok balik. Sebelum you submit tu, better you kumpul semua satu group, satu apa, setiap ahli ada. At least biar ada seorang ke dua orang ke, you lantik sebagai editor kan. Editor tu dia lah yang tolong standardize semua daripada board 1 sampai lah board last sekali. Okay, kalau tak kita akan nampak ni font lain lah. Ni memang isu daripada dulu pun, saya rasa daripada part 2 lagi pun, bila dia buat group je, dia dah separatekan seorang-seorang buat kerja, dia akan jadi 5 orang punya kerja lah. Dia tak akan jadi one group of work. Tapi tu saya tak nak cakap banyak kali dah saya sebut tu, saya dah komen dah. Tengok ni font lain lah. Okay, make this work as a group work. Tu saya nak kata. Okay, bukan sebagai individual. You tak akan dapat markah asing-asing. Semua markah adalah sama. Okay, tu kena ingat balik. Dia apa tadi? Notes. Okay, notes. Okay, notes pun tengoklah. Kadang-kadang dia ada certain symbols yang kita selalu guna kat lah. Okay, notes. Yeah. District dia buat kan. District dia buat dulu. Chinese district, okay lah. Building apa, Malay district, market district, food district. Kalau ada food area, kau nak buat food district, buat lah. Okay, ni conclusion. Landmark, mana notes. Yes, ni notes. Sometimes people buat simbol dia kurang gini, tapi macam ni taklah proper sangat. Tapi kalau tengok notes kan, apa yang banyak, apa yang akan menunjukkan dalam visual dia kalau menunjukkan notes. Cuba tengok ni. Apa yang kena ada? Kita tengok board ni. Kalau nak gambarkan area tu ada dan notes. Apa dia? Human figure. Human figure. Bukan human figure lah, human activities. Okay, dan dia mesti ada human lah. Kan? Kalau dia tunjukkan area board you tak ada manusia ataupun tak ada activities, so susah jadikan dia sebagai notes. Macam ni kan. Mana aktiviti dekat ni, dekat masjid ni, mana aktiviti orang kalau nak katakan ni sebagai notes. Okay, ni adalah sikit-sikit. Tapi itulah kadang ada teknik lah you boleh buat. Kadang-kadang you boleh highlightkan manusia ni kan, macam with certain colours ke. Ni macam superimpose ni. Dia patut tunjuk gambar aktiviti yang berlaku kat situ. Bukan kita buat superimpose ni. Ini superimpose kan ni kan. Betul tak group ni? A1 ni. Betul. Kalau superimpose, dia belum berlaku lagi. Kalau untuk proposal boleh. Tapi kalau untuk start imageability ni, you kena tunjukkan gambar di mana aktiviti itu berlaku, ya, aktiviti sebenar yang berlaku. Bukan you propose. Ni untuk final project boleh buat macam tu. Sebab kita baru nak propose, nak tunjukkan inilah gambaran dia. Bila kita propose site ni dengan design ni, orang akan ramai datang. Itu lain.
Sekarang ni cerita ni kalau untuk imageability is already happen kat situ. Tu gambar kena gambar-gambar yang dah berlaku. Faham tak? Faham. Itu banyak. Kalau notes ni saya rasa penuh ni dia buat ni. Bukan ni je sebenarnya. High dense people. High density ya. Bukan dense. Density. High density of people. Kecil sangat ni kalau nak buat macam ni. Tunjukkan besar sikit sebab ni kita nak tengok benda ni. Kalau you buat macam ni nak tengok tak? Dia ada very clear. Jangan dia buat jadi sampingan je. Legend satu tak ada S. Legends. Kalau dia banyak-banyak legend baru legends. Ini satu je legend. Ini sama major notes. Sebanyak lagi ni. Kalau you ambil Merdeka Square ni confirm dah ada. Ni dekat mana? River of Life pun ada rasanya. CM. Mana CM? Pasal seni. Ni pasal seni bawah ni. Pasal seni tak ada orang kumpul kat situ. Ni pasal seni ni. Central Market. Note sepatutnya banyak. KL ni Ni kalau KL ni rasa susah ke tempat yang lengang-lengang ni. Cuba tengok balik. Check balik betul-betul area notes ni. Dua group. Ni pun sama. Ni memang tak nampak lah. Ni memang banyak yang tak siap. Banyak lagi ni activities ni. Ni langsung tak ada. Kat area tu. CM lah. Okay, tapi faham kan? Notes ni tak ada masalah. Dia very straightforward je. Tempat berkumpulnya tempat people gather lah. Okay? Where the meeting point of all most people kat situ, most users. Okay, clear tak notes? Ni rasa dia tak habis lagi ni. Tak habis tengok ni. Notes apa lagi nak tanya? Ada lagi tak notes? Tak ada pun. Okay. Dia buat apa ni? Dia buat sampai level tengok data kalau ikut dulu ni. Tapi dia orang pun bukan pergi site dia orang pun virtual juga. Ni saya kata batch yang first batch masa COVID tu. Rasa dia orang ni, dah great lah kot dia orang ni. Okay, tapi dia boleh buat, okay lah, some groups tu boleh buat quite detail kot lah. Walaupun virtual kat Penang. Ni apa? Major notes, sebenarnya notes lah. Cuma ni dia buat satu board dengan landmark sekali, dia combine. Tak pulang lah, betul lah. Kalau siapa nak suggest nak buat macam ni, boleh ke? Tak ada masalah. Kalau tak suggest, saya tak cakap lah kan. Kalau nak buat, nak combine board ke apa. Okay, lebih kurang lah. Tapi simbol tu lebih kurang macam tu lah. Dia always, mostly dia akan gunakan circles lah. Circles and itu boleh tengok lah dalam example, banyak example. Okay, itu notes. Lagi. Landmark okay. Landmark pun straightforward. Okay, ni pun kita dah explain banyak kali lah dalam lecture itu. Okay, tapi kalau landmark, kita ingat satu benda untuk landmark ni. When you show a landmark, dia tak boleh macam ni okey. Kalau tunjukkan, dia mesti tunjukkan dia and dia punya surrounding sekali. Nak menunjukkan dia adalah landmark. Dia bukan ditunjuk gambar tu just one object macam ni kan. Contoh. Jadi kalau boleh, kalau gambar tu biar gambar, let's say ni ada building apa semua tu. Tiba-tiba ada satu tower apa kan. Dia mesti tunjukkan dia
dominate. Dia dominate the skyline tu lah. Sebab tu kalau kita boleh tunjuk melalui section elevation ke tu lagi okey. Sebab kita boleh nampak dia very outstanding from others. Kalau dia tak macam ni je, kita tak tahu dia lemak ke tak sebab keliling dia macam mana rupa dia. Kan? Let's say kalau keliling dia, bangunan dia semua macam Sogo. Tak tahulah kan, let's say kalau kata semua bangunan semua sebiji macam Sogo bangunan dia. So dia akan kata dia sebagai lemak tak? Patutnya. Kalau semua bangunan lebih kurang sama building macam ni. Akan jadi lemak ke tak Sogo ni? Kalau bangunan sekeliling lebih kurang sama. Tak. So dia kena apa? Kalau lemak ni dengan very apa? Dia kena ada karakter apa? Unik. Unik kan? So nak tunjukkan dia unik, dia mestilah tunjuk gambar yang dia unik. Kan? So you kena lebih pada gambar-gambar yang zoom out sikit. Zoom in macam ni, you zoom terus kan, zoom terus ni. Zoom out tu you akan nampak semua bangunan-bangunan dia keliling dia macam tu. Dia baru boleh highlight ni sikit. Kalau nak highlight ni color, you nak pakai overlay dengan color lain kan, menunjukkan dia adalah outstanding, baru okey. Baru ternampak dia dalam lemak. Ni boleh lah, tapi ni pakai Google Earth kan. Google Earth punya tu, dia 3D sikit lah. Betul. Dia kalau 3D baik, dia boleh lagi zoom out lagi, boleh tunjukkan dia dia punya karakter tu. Tapi sebab dia 3D ni, dia tak buat semua bangunan keliling tu. Bangunan lain semua dia flat kan. Dia kalau boleh nampak gambar area view lagi okey. Sebab 3D dia tak buat semua blok. Yang ni yang keliling ni dia tak buat ni. Keliling dia tak buat 3D, dia buat gambar-gambar lemak saja. 3D blok tu lemak saja. Dia tak buat untuk kawasan sekeliling. So susah sikit nak tunjuk. Tapi nak combine boleh lah. Nak combine ni dengan gambar foto yang betul, boleh. 3D and and gambar foto. Okay. Sure, lemak okey ke tak? Ramai kan, dia zoom out kan. Dia zoom out pun kita nampak dia memang menonjol, outstanding. Kalau dia saja ini kan, dia saja susahlah. Dia nampak very unique kan and dominant, tapi kita tak nampak sekeliling dia. Kita boleh assume sekeliling pun semua ada temple, ada kuil, ada tokong macam ni kan. So susah je lah nak identify. Contoh ni dia buat terus dalam bentuk elevation. Okey lah juga kan. So nampak terus apa yang outstanding. Dia sangat kuat. Alah, yang faham kot tu. Cara nak buat tu. Habis dah. Ni tak buat conclusion lagi ya? Semua tak buat conclusion board lagi? Belum. Tapi yang bahagian-bahagian lain boleh faham tak apa yang kena improve ni? Boleh. Apa yang tak apa clear lagi? Kalau tak ada apa-apa saya nak proceed je, kena buat terus lah. Cuma tadi saya cakap pasal grafik grafik tu kena improve lagi kan. Taklah ni pun tak apa. Ni pun standard kat ni, tapi at least buatlah something interesting sikit kan, biar nampak level-level Pinterest lah sikit kan. Kita nak buat board untuk ni, nak masuk portfolio ni. Nak pergi praktikal nanti tu, nak tunjuk, nak minta kerja tu, nak tunjuk dalam CV, takkan nak tunjuk board yang biasa je. Do something yang memang betul-betul level Pinterest sikit tu, biar orang tengok office boleh ambil kita untuk kerja. Sometimes kalau macam ni pun saya boleh tak, saya boleh terima lagi lah, sebab dia tak terlalu saya cakap pasal layout lah, bukan cakap pasal content ke apa. Saya cakap pasal layout kan. Kadang-kadang sebenarnya white background ni
adalah trending juga tau. Dia tak terlalu overlapping dengan title block sangat. Kalau pandai buat ni pun okey lah, dia effort tu okey lah, dia try untuk buat minimalist sikit kan, simplify sikit kan. Tapi it's okey lah, as long as nampak projek apa, team members apa, tajuk ada, okey lah. Tak perlu nak kena besar-besar, nak buat color-color lah apa, corak-corak apa, tak payah lah guna macam tu. Yang penting dalam ni kan. So layout macam ni pun dah okey dah, tak ada masalah dah. Very minimalist sikit kan, minimal punya ni. Tapi font tu biar very strong sikit lah. Kalau dia macam ni selalunya font dia kena kuat sikit lah. Dia typo tu kan, typography tu. Okay, bagilah ni sikit, menarik sikit ni. Kalau boleh elakkan ni, gunakan font. Saya kata banyak kali ni, saya tak gemar ni gunakan font arkitek ni panggil. Architectural apa dah nama dah. Yang macam lettering tu kan. Lettering tu zaman-zaman part 1, part 2 boleh lah. Ni kena masuk part 3, part 4 semua ni dah international level dah standard untuk board competition ni. Ni pun sama. Improve lagi dari segi layout. Okay, saya cakap pasal layout ni, grafik ni. Ni banyak-banyak ni lah. You search kat Pinterest tu, muntah saja orang tengok tu. Banyak kali dah tunjuk. Go very fast. Urban design competition. Board layout. Dia dah suggest dah. Dia mahu cari benda-benda macam tu. Kan? Minimalist je. Mana ada title block, kerawang tu mana ada. Tak pakai dah. Gini mana okey dah. Ni. Ni nak cilok ambil dah. Ni saya bagi overlaying ni. Ni is good. Overlaying. Save. Design. Okay, overlay teknik. Nampak? Boleh buat final final board tu. Ni maksud saya. Dia buat all the elements, 5 elemen tu overlapping to become one composite map lah kita panggil. Okay, so kita akan nampak macam mana, kat area mana yang the most legible that side tu. Besar pula kan tadi. Boleh besarkan slope auto wall. Inilah. Okay. Ni saya tunjuk konten lah. Tapi it's very good lah cara dia buat tu. Ni hebat lah buat macam ni. Okay. Tapi cara overlay ni lah. Overlaynya planting plan namanya. Planting plan, infrastructure plan. Bila dia combine tu, it become one composite map. So bayang kalau dia boleh buat 5 layer kan. Notes apa semua-semua tu sebagai punya conclusion plan kan. Tunjukkan lah. Benda ni macam ni at the end. Ni yang paling highlighted sekali. Penuh dengan landmark dengan apa semua. Kalau boleh lah kan. Tapi it's completed. Tapi kalau boleh buat, okey tak masalah. Nak bagi A senang je. Kan? Nampak dia punya ni. Title block ni. Nampak? Mana ada kerawang apa. Macam ni dah cukup. Line gini je. Title dalam ni. Dah settle. Nama pun ada lah kot. Bawah-bawah ke apa. Okay. Ni saya ambil gitu je. Terus search kat Pinterest dah jumpa. You all pun tak gunakan resource lah. Semua ni. Semua pakai teknik. Saya cakap tu penuh. Semua buat yang sama. Overlaying. Bila saya sebut urban design kan. Urban design competition. Semua akan buat teknik overlay macam ni. Saya tak tulis overlay pun. Tapi itulah teknik yang kita gunakan dalam urban design. Nampak? Ni maksud saya. Saya cakap pasal layout kan. Title block. Apa title block ni? Bawah ni je. Tengok ni. Ni je title block. Kecil. Tak ada masalah. Kami tak pernah lah nak bagi markah kat title block. Tercantik ke. Tak pernah lagi wujud. Dan rubrik pun tak ada title block. Okay. As long as ada. Semua info ada. Cukup. Tu saya kata dia
international ni, tengok Pinterest ni kita boleh consider ni international level lah kan. Maknanya what is trending, what is out there di dunia kan, apa yang orang tengah buat, cara orang buat. Kita follow lah. Okay, banyaklah ni, tak habis ni kau tengok ni. So I hope you akan improve on your submission nanti. Okay, especially in terms of apa, layout apa semua tu. And make sure layout you tu adalah as a group. Lepas ni saya nak tengok board tu memang board as one group. The final stage tu. Okay, walaupun kerja 5 orang, kerjanya akan hasilkan as one group. Tu kena pegang. Kena fikir yang tu dulu. Okay, nak berkorban sikit, tak, memang kena korban lah. Ni buat kerja group memang kena berkorban. Tak ada kata macam, ni kerja aku. Aku buat 10%, kau buat 10%. Tak adalah nak pergi sampai 30%, 50%. Tak nak, sebab dah tu je lah percentage dia. Tak boleh kalau macam tu, tak apalah. Markahnya memang 10% je lah. Faham tak? Ni faham tak ni? Ni benda ni saya cakap ni bukan sekarang je. Sampai bila-bila pun akan macam tu juga. Jangan berkira sangat-sangat. Jangan berkira kalau buat kerja dalam group. Unless you tak kisah markah pun yang dapat. Tu you berkira lah. Buatlah bahagian you. Kan? Orang lain tak peduli bahagian masing-masing kan. Kalau orang tak siap, biarlah dia tak siap. Macam itulah kerja korang kan. Tu saya kata. Kalau seorang tak siap, satu grup kira kau tak siap. Itu yang kami nak cakap. Okay? Kena pegang tu. Ni markah group. Grouping. Grouping is grouping. Dia bukan individu. Okay? Sebab saya tengok dulu, saya nak cerita dulu pun, ada student sampai dia tu seorang tu, dia adalah ketua grup. Ahli semua tak buat kerja. Dia buatkan semua. Walaupun memang kami tengok keadaan dia memang teruk lah kan, sebab dia kena buat semua kan. Memang dia tak boleh nak cakap apa lah. Kalau tak, semua fail. Itulah levelnya sepatutnya kalau buat kerja grouping. Okay, jangan nak blame siapa-siapa pun. Blame yourself kan. Blame your own management. Management method lah kan. Kalau tak pandai nak manage your group, tu masalah you lah. Okay, kalau masuk kerja firm nanti, macam-macam lah nanti. You tak ada masa nak fikir diri sendiri lah. Tak ada dah. It's all about the office. Okay, itu bukan nak bagi apa, tapi itu adalah realitinya. Okay, bukan saya nak kata cakap saja je. Tak, ni semua realiti. Bukan saya nak tipu. Okay, bila bebel habis kepala puasa ni. Okay, ada lagi. Apa pergi nak tanya tentang ni, projek ni? Lagi soalan tak? Tapi nampak tak apa yang kena improve lagi? Nampak Okay. Itu je lah. Lebih nampak. Okay, make sure refer as much as you can. Okay, banyak reference ada. Okay. Okay, any more? Last question before kita stop sini.